Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tamanya, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji-pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas ahli keluarga baginda, sahabat dan sahabat-sahabat baginda seluruhnya. Pada malam ni kita sambung kuliah tafsir surah Yasin, dan malam ni kita akan masuk pada ayat yang ke-48 hinggalah ayat yang ke-50. 48, 49 dan 50. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan apabila mereka diingatkan tentang huru hara dan balasan akhirat, mereka bertanya secara mempermain-mainkan, dengan cara mempersendakan. Mata hadzal wa'd, bilakah datangnya hari akhirat yang dijanjikan itu? In kuntum shadiqin, jika benar kamu orang-orang yang benar. Ayat 49, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhissimun. Mereka tidak menunggu melainkan satu pekikan yang dengan secara mengejut akan membinasakan mereka semasa mereka dalam keadaan asyik bertengkar kerana urusan dunia masing-masing. Kemudian akhir sekali ayat yang ke-59, ayat yang ke-50, fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Maka dengan itu mereka tidak berpeluang membuat sebarang pesanan, wasiat atau selainnya, dan kalau mereka berada di luar, mereka tidak sempat kembali kepada keluarganya. Baik, itulah sidang hadirin mukminin, ayat yang ke-48, 49 dan 50 dari surah Yasin. Dan kalau kita lihat kepada ayat ini,
Tiga ayat ini menceritakan tentang bagaimana orang-orang kafir yang mempersendakan berkenaan dengan hari akhirat. Soalan dia, kenapakah orang-orang kafir ini mempermain-mainkan hari akhirat? Adakah mereka ini tidak percaya, betul mereka tidak percaya kepada hari akhirat, atau ada sesuatu yang menyebabkan mereka mempersendakan hari akhirat? Kita akan lihat pendapat di kalangan para ulama. Kenapakah orang-orang kafir ini mereka mempermainkan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita berkenaan dengan hari akhirat? Sebagaimana yang kita mengaji sebelum ni, hari akhirat tu dia ada pelbagai nama, kan? Dia ada pelbagai nama, as-sa'ah dan sebagainya. Yang mana kita tahu bahawa bila sebut hari akhirat, bila berlaku kiamat, berlaku kemusnahan, hancur binasa semuanya, maka keadaan itu sangat dahsyat. Dan kita mengetahui bahawa kita sebagai orang Islam, bila berlaku kiamat, maka kemudiannya manusia dibangkitkan dan manusia akan dipertanggungjawabkan mengikut amalan masing-masing. Dan kita mengetahui bahawa contohnya dalam surah Al-Hajj, Allah Ta'ala berfirman, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Allah Ta'ala kata la raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Tapi bila Allah Ta'ala kata la raiba fiha, tidak ada keraguan padanya, pasal apa? Orang kafir mempermain-mainkan hari kiamat. Ini antara perkara yang dibincangkan oleh para ulama. Kenapa benda itu berlaku? Ayat ni juga menyebut wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan bahawasanya Allah Ta'ala bangkitkan, dia bangunkan semua orang yang ada dalam kubur. Baik. Maka para mufassirun, ulama-ulama tafsir menyediakan beberapa jawapan kenapa berlakunya keingkaran di kalangan orang-orang kafir sehingga mereka mempersendakan, mereka memperolok-olokkan berkenaan dengan berlakunya hari kiamat, hari kemusnahan kepada dunia dan alam ini semua. Sebahagian mufassirun mengatakan bahawa orang-orang kafir ini mereka sangat takut kepada balasan yang akan diterima selepas hari kebangkitan. Ini antara alasan yang diberikan oleh sebahagian daripada mufassirun. Mereka sangat takut benda itu berlaku. Benda itu betul-betul berlaku, mereka sangat takut. Maka untuk menghilangkan kegusaran yang ada dalam diri mereka, untuk menenangkan diri mereka sendiri supaya tidak takut, untuk menyembunyikan ketakutan yang ada dalam diri mereka, maka bila Nabi menyampaikan berita tentang hari kiamat, maka mereka mengambil langkah untuk mempermain-mainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu antara sebab, kan, yang disebut oleh sebahagian daripada mufassirun. Jadi mereka kata kiamat ni tak ada, kan? Kiamat ni tak ada. Bila kiamat ni tak ada, manusia tak bangkit apa, manusia tak bangun, semua jadi debu je. Kan? Manusia tidak akan dihidupkan semula. Tidak ada mahkamah Rabbul Jalil, tidak ada mahkamah Tuhan di hari akhirat, tak ada. Tidak ada balasan atas apa yang kita lakukan. Jadi mereka cuba untuk menyembunyikan kegusaran yang ada dalam diri mereka. Ini mengikut pendapat sebahagian di kalangan para mufassirun. Baik, berkata Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, bila ayat ini menyatakan mata hadzal wa'd, kan, bilakah terjadinya janji ini? Mata hadzal wa'd, yang kata janji nak berlaku kiamat ni bila? Ini cara orang kafir dia mempermainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak bagi sakit hati.
Dia nak bagi Nabi tu sakit hati, dia nak singgung perasaan Nabi, maka dia kata mata hadzal wa'd. Ni hari yang dijanjikan tu bila? Macam itulah kan. Maka Imam Ibn Katsir dia bawa satu ayat lain dalam surah Asy-Syura kan, ayat yang ke-18, yasta'jilu bihal ladzina la yu'minuna biha. Orang-orang yang tidak percaya, yang tidak beriman pada hari kiamat, meminta supaya hari itu segera didatangkan. Dia kata cepatlah bagi berlaku kiamat, kami nak tengok. Macam itulah lebih kurangnya. Bagi berlaku kiamat sekarang, bagi dia jadi cepat-cepat, kami nak tengok. Yang kata betul kiamat tu ada, jadikan dia berlaku sekarang ataupun seberapa segera, kami nak tengok. Ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sombongnya orang-orang kafir ini. Padahal dia nak sembunyikan ketakutan yang ada dalam diri dia. Kan dia nak sembunyikan kebimbangan dia. Kalau benda tu berlaku sungguh cepat, dia takut. Tapi dia nak menyembunyikan itu, maka dia cabar, kan? Dia cabar Nabi supaya menyegerakan datangnya berlakunya hari kiamat itu. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syura sebagaimana yang dipetik oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsir Al-Azimnya. Kemudian ayat yang ke-49 itu Imam Ibn Katsir dia ketika dia mengulas ayat 49, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhissimun. Mereka tidak menunggu melainkan satu pekikan sahaja, satu teriakan sahaja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar tentang urusan keduniaan. Tentang sayhatan wahidah ni kita ada ulas sedikit sebelum ini, tapi malam ni kita jumpa lagi sekali perkataan sayhatan wahidah, satu pekikan yang akan membinasakan mereka. Jadi para ulama membicarakan tentang proses berlaku kiamat tu macam mana. Kan kalau tuan-tuan masih ingat, saya ada ulas sedikit tentang perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Kan sebahagian ulama mengatakan bahawa yang dikatakan pekikan itu, suara itu sebahagiannya merujuk kepada tiupan sangkakala. Kan? Dan tiupan sangkakala itu sebahagian ulama mengatakan 3 kali dan sebahagian mengatakan 2 kali tiupan sangkakala. Baik. Contoh kita lihat apa yang diulas oleh Imam Ibn Katsir. Dia kata ayat ini membawa maksud, dia kata tidak ada yang mereka tunggu. Mana orang-orang kafir ni, tidak ada orang-orang kafir ini menunggu, melainkan hanya satu bunyi teriakan sahaja. Dan teriakan ini Imam Ibn Katsir kata wallahu ta'ala a'lam, hanyalah Allah Ta'ala sahaja yang maha mengetahui, adalah tiupan sangkakala yang pertama. Jadi Imam Ibn Katsir dia tafsir perkataan sayhatan wahidah pada ayat 49 itu sebagai bunyi sangkakala yang pertama. Dia kata dan dilakukan tiupan pada sangkakala. Ini Imam Ibn Katsir kata dilakukan tiupan pada sangkakala, iaitu tiupan yang mengejutkan, yang memeranjatkan manusia. Ketika mana manusia sedang berada dalam pertengkaran. Wahum yakhissimun. Apa maksud wahum yakhissimun? Ketika mereka sedang berbalah, sedang mereka bertengkar. Apa makna mereka bertengkar, mereka berbalah? Maka mufassirun mengatakan bahawa macam kita duk berurusan di kedai, macam mana? Duk tawar-menawar, duk kata harga ni mahal, kita minta kurang. Itu maksud dia, urusan dunia macam biasa. Kan kita dengan klien kita, dengan customer kita, kita duk argue, dia argue kita, perbalahan macam tu. Dalam keadaan manusia ni tak sangka benda tu berlaku. Kita melalui kehidupan biasa, orang-orang kafir ini, mereka melalui kehidupan biasa, muamalah, urusan transaksi macam biasa, di kedai, di pejabat dan sebagainya, tengah argue, sedang bincang, sedang berbalah, ketika itulah berlakunya sayhatan wahidah, berlakunya
teriakan, bunyi tiupan sangkakala yang membinasakan. Ini mengikut apa yang ditafsirkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Dalam keadaan mereka saling bertengkar antara satu sama lain di kedai-kedai mereka dalam aktiviti-aktiviti kebiasaan mereka. Masa itulah berlakunya teriakan bunyi sangkakala yang pertama. Baik. Imam Ibn Katsir kata, ketika mereka sedang dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Maka malaikat Israfil melakukan tiupan yang cukup panjang. Imam Ibn Katsir kata, malaikat Israfil apabila diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk meniupkan sangkakala, maka bunyi sangkakala itu adalah bunyi yang panjang. Dia kata, bunyi yang panjang, cukup panjang. Tidak ada seorang pun di permukaan bumi ini melainkan mendengar suara itu yang dapat didengar dari arah langit. Jadi Imam Ibn Katsir kata, bila bunyi itu, dia bunyi dari arah langit. Dia tak bunyi daripada bawah bumi. Dia tak bunyi macam gempa bumi daripada bawah ni, tak. Daripada tapak kaki kita, tidak. Di bawah, bukan. Dia bunyi dari atas. Dari atas langit. Itu mengikut pendapat Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Bunyi itu terdengar, tiupan sangkakala yang panjang dari arah langit. Kemudian apabila tiupan itu ditiup dengan tiupan yang panjang, manusia akan dihambat menuju ke padang mahsyar dengan api yang mengepung mereka dari segala penjuru. Kerana itulah disebut dalam ayat yang ke-50 yang kita baca tadi, fala yastati'una tawsiyah, kan, lalu mereka tak sempat pun untuk buat wasiat. Tak sempat. Bila datang saja suara tiupan sangkakala yang panjang itu, berlaku kiamat, memang tak sempat. Nak pesan apa pun dah tak sempat dah. Itu yang disebut oleh Imam Ibn Katsir. Maka perkataan fala yastati'una tawsiyah, nak bagi wasiat, nak pesan sebelum mati, tak sempat. Yang ini berlaku hanya kepada orang kafir sahaja. Kan, orang Islam, orang yang beriman, selagi mana ada sedikit macam mana sekalipun iman dalam diri mereka, mereka tidak akan merasai suasana ni. Yang hidup pada masa itu, yang melalui aktiviti-aktiviti kehidupan, dalam keadaan mereka sedang leka dengan aktiviti kehidupan macam biasa, ketika itu berlaku kiamat, itu hanya berlaku kepada orang-orang kafir sahaja. Dia tidak berlaku kepada orang-orang Islam. Baik, tuan-tuan sekalian, sejauh manakah benarnya malaikat Israfil yang meniup sangkakala? Yang ni ada perbahasan di kalangan para ulama berkenaan dengan nama Israfil. Baik, untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian, berdasarkan kepada hadis yang sahih, nama Israfil ada. Nama Israfil memang disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Manakala tiupan sangkakala bukan sahaja ada dalam hadis yang sahih, ia juga ada dalam Al-Quranul Karim. Tetapi yang menjadi persoalannya ialah, apakah malaikat Israfil yang meniup sangkakala? Itu menjadi antara topik perbahasan di kalangan para ulama. Apakah malaikat Israfil yang meniup sangkakala? Baik, para ulama secara umumnya mengatakan bahawa kalau dicari hadis-hadis yang sahih yang menyatakan malaikat Israfil lah yang meniup sangkakala, jawapannya tidak ada hadis yang sahih.
Hadis yang sahih ada menceritakan bahawa malaikat Israfil berada di medan pertempuran, medan jihad, itu ada. Baik. Contoh, ada satu hadis yang jelas menyatakan bahawa malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala itu namanya Israfil. Ada. Kan? Tetapi hadis itu dipertikaikan oleh para ulama sehingga ulama mengatakan bahawa hadis itu lemah, hadis itu dhaif. Kan? Hadis itu adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang kita ambil petikan, hadis itu panjang. Innallaha lamma faragha min khalqis samawati wal ard khalaqas sura fa'atahu Israfila fahuwa wadi'uhu ala fi. Telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi ceritakan kepada sahabat? Nabi cerita sesungguhnya Allah Ta'ala selepas selesai min khalqis samawati wal ard, lepas selesai menciptakan langit dan bumi, khalaqas sur, Allah Ta'ala menciptakan as-sur. Kan? As-sur, Allah Ta'ala menciptakan as-sur. Kemudian fa'atahu Israfil, lalu diberikan sur itu kepada Israfil. Fahuwa wadi'uhu ala fi, lepas tu dia letak dekat mulut dia. Kan? Israfil letak pada mulut dia. Dan Israfil merenung dengan tajam ke arah arash, menunggu ketika mana bila akan diperintahkan untuk meniup as-sur itu. Ini ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu Abu Hurairah tanya, qultu ya Rasulullah wa mas-sur. Abu Hurairah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mas-sur, apa dia yang dikatakan as-sur itu? Abu Hurairah tanya Nabi. Qala al-qarn. Nabi kata as-sur itu adalah tanduk. Nabi kata dia macam tanduk ataupun sangkakala, kita orang Melayu sebut sangkakala, trompet. Lalu ditanya kepada Abu Hurairah tanya kepada Nabi, dia macam mana benda tu? Macam mana? Lalu Nabi menjawab, ia adalah suatu benda yang sangat besar. Nabi kata sesuatu yang sangat besar. Dan Nabi menyatakan maksudnya, demi zat Tuhan yang mengutusku dengan kebenaran, sesungguhnya besarnya as-sur itu adalah sebagaimana lebarnya langit dan bumi. Nak kata besarnya as-sur itu lebarnya langit dan bumi, yang ditiup 3 kali pada hari kiamat. Ini yang mana sebahagian ulama kata 3 kali. Kan? Ditiup sangkakala itu 3 kali. Sebahagiannya berpegang kepada hadis ini. Kan? Dia kata bahawa tiupan yang pertama itu, kan, tiupan kali pertama, an-nafkhatul ula nafkhatul faza'. Tiupan kali yang pertama itu adalah tiupan yang menyebabkan kejutan, menyebabkan semua makhluk terperanjat dengan besarnya ketakutan yang berlaku kepada mereka. Itu tiupan yang kali yang pertama. Kan? Kemudian tiupan yang kali yang kedua dalam hadis ni, wathaniyah, Nabi kata dalam hadis ini, nafkhatus sa'q. Kan? Tiupan yang kedua menyebabkan kematian, yang mematikan seluruh makhluk. Dan tiupan yang ketiga menyebabkan manusia dibangunkan, dibangkitkan dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau mengikut hadis inilah. Tapi hadis ini dihukum oleh sebahagian ulama sebagai dhaif, sehingga tidak boleh dijadikan dalil, terutama dalam masalah akidah. Kan, dalam masalah akidah. Baik. Tetapi walaupun hadis ini dhaif, ada hadis lain yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana Nabi baca doa istiftah. Kan, Nabi baca doa ketika solat sebelum daripada baca Fatihah. Apa yang Nabi baca? Nabi baca salah satu doa istiftah, dan kita pun tahu doa istiftah Nabi ini ada pelbagai ragam, kan, ada pelbagai bentuk, jenis.
Kan antaranya ialah dalam Sahih Muslim ini Nabi baca Allahumma Rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil. Jadi ini contoh kan yang menunjukkan bahawa hadis ni hadis sahih yang menunjukkan bahawa Nabi ketika Nabi membaca doa istiftah, ada doa yang Nabi baca, Nabi menyebut nama malaikat. Nabi menyebut nama Jibril alaihissalam, Nabi menyebut nama Mikail, dan Nabi menyebut nama Israfil. Itu nama malaikat. Jadi nama malaikat, nama malaikat Israfil memang ada dalam hadis yang sahih, yang mana Nabi menyebut nama Israfil, nama malaikat Israfil. Maknanya nama malaikat Israfil memang ada. Apa hukum tuan-tuan kita nama malaikat ni kita bubuh dekat nama anak kita, boleh ke tak boleh? Dapat anak kan, nak bagi anak tu nampak hebat kan, nak bagi anak tu nampak hebat, kita bubuh nama anak kita Jibril. Ada tak orang dekat Perlis nama dia Jibril? Kawan saya, sebab saya tengok nama Mikail, saya teringat kawan saya satu kelas, nama dia Mikail. Setiap kali pensyarah panggil sebut nama student nak cek kehadiran dalam bilik kuliah, bila lecturer sebut nama seorang-seorang, bila nak sampai kat nama dia, lecturer mesti senyum kan, mesti senyum dulu mula-mula tu, sebab nama tu pelik kan, nama tu pelik. Bila dia senyum, kita dah tahu dah dia akan baca nama kawan kami, dia sebut Mikail. Bila sebut nama Mikail, adalah kawan-kawan hak lain yang jadi pandai mengusik, dia sambunglah Jibril lepas tu Jibril, lepas tu Israel, lepas tu dia sebut masing-masing. Apa hukum kita menamakan anak kita? Dah malam ni tengok nama Israfil pula, bagi nama anak Israfil. Boleh ke tak boleh? Kalau di sisi Imam Malik, tuan-tuan, Imam Malik dia kata makruh. Tu Imam Malik dia kata makruh menamakan anak dengan nama malaikat. Jadi sesiapa yang berpegang kepada fatwa Imam Malik, dia tak boleh, bukanlah tak boleh dalam erti kata berdosa haram, tidak, tapi dalam dengan maksud makruh. Makruh ni dia termasuk larangan, cuma larangannya adalah ringan, tidaklah berdosa, tapi adalah lebih baik kita tinggalkan itu dapat pahala. Itu pendapat Imam Malik. Tetapi pendapat Imam Malik ini berbeza dengan pendapat jumhur ulama kan. Contohnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Majmu' Syarah Muhadzab, Imam Nawawi dia menyebut bahawa pendapat yang diterima dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama adalah tidak makruh kan, boleh untuk kita menamakan anak kita dengan nama malaikat, boleh menamakan anak kita dengan nama malaikat. Jadi kalau tuan-tuan rasa berkenan dekat nama Mikail ke, nama bunyi tu sedap, bolehlah bubuh nama Mikail. Tapi nak bubuh nama Israel boleh tak? Israel. Nama apa lagi tu? Malik Zabaniyah. Bagi nampak garang sikit kan. Ni ada nama orang duk bincang, nama Firaun, boleh ke tak boleh? Nama Firaun. Ada kawan saya, dia tanya, dia kata, bukankah Firaun ni hanya nama gelaran kepada Raja Mesir? Dia kata ada juga pendapat yang kata yang Firaun hak jahat tu Ramses kan, yang kedua tu, yang tu yang jahat, yang disebut dalam Quran. Firaun yang lain bukan macam tu, dia katalah kan. Boleh tak kita ambil nama Firaun tu, sebab bukan semua Firaun macam tu. Jadi tuan-tuan dapat anak buah nama Firaun. Tuan-tuan, dia macam ni. Kalau tuan-tuan nak terjemah
literally, secara literal, kan, Firaun tu sebagai raja, kan. Kalau tuan nak terjemah secara literal, bahasa Melayu apa dah? Raja lah, kan, raja. Kita bubuh nama anak kita raja sebab dia memang berdarah raja, itu tak jadi masalah, kan. Dulu kita dibenarkan untuk menamakan anak kita dengan nama putera boleh, puteri boleh. Kemudian undang-undang yang kemudian ni menghadkan penggunaan nama-nama seperti itu, kan. Jadi nama raja, kawan saya ada seorang, kan, Raja Luqman bin Raja Ja'far, tak jadi masalah, kan, sebab raja, ayah dia pun raja, dia orang daripada keluarga raja, maka boleh, kan, nama raja. Tapi kalau kita nak guna hujah tu untuk membolehkan kita ambil nama Firaun, boleh ke tak boleh? Firaun ni tuan-tuan sekalian, walaupun nama Firaun itu gelaran kepada keseluruh pemerintah Mesir, tapi Firaun dia sangat sinonim dengan kejahatan. Dia sangat sinonim dengan kejahatan. Agama Islam tuan-tuan sekalian, dia tidak menggalakkan, dia melarang kita menamakan anak dengan mana-mana batang tubuh yang terkenal dengan kejahatan. Dia tak bagi. Nama yang terkenal, yang sinonim dengan kejahatan, dia tak bagi. Walaupun mungkin maksud dia tu baik, ataupun maksud dia tak ada apa-apa, macam Firaun, gelaran raja, bukan jahat pun. Tapi sebab Firaun, nama Firaun digunakan oleh Quran untuk merujuk kepada Firaun yang bertempur, yang bertembung dengan Musa alaihissalam, menyebabkan kita tak dibenarkan untuk menggunakan nama itu. Sama macam Qarun, kan, nak bagi anak aku kaya lah, kan, buat nama Qarun, tak boleh tuan-tuan. Walaupun maksud tuan-tuan Qarun tu ialah harta, tuan-tuan niat kot tu, niat tu baik, tapi tetap tak boleh, dilarang. Abu Lahab, boleh tak buh nama anak Abu Lahab? Ustaz, Abu Lahab kan maksud dia bapa pucuk api, bukan salah pun, memanglah, kan, sebagai ulama kata Abu Lahab tu dengan maksud bapa pucuk api. Tuan-tuan baca tafsir Al-Munir dan sebagainya, ulama menceritakan tentang nama Abu Lahab tu. Tetapi sebab gelaran Abu Lahab itu sinonim dengan penentangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dilarang daripada menggunakan semua nama-nama yang menunjukkan permusuhan dengan Allah dan Rasul. Tak boleh. Dia macam tu. Baik. Berbalik kepada perbahasan kita ni tuan-tuan sekalian, maka dalam doa istiftah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut tentang nama-nama malaikat. Allahumma rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfil, kan, fatiras samawati wal ard, sampai habis Nabi baca dan Nabi menyebut, dan hadis ni adalah hadis yang sahih. Maka itu menunjukkan kepada kita Israfil memang ada berdasarkan hadis yang sahih, tetapi tidak ada dalam hadis yang sahih tentang tugas Israfil sebagai peniup sangkakala pada hari kiamat. Yang tu dipertikaikan oleh para ulama. Baik. Kemudian Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari, dia kata apa? Dia kata tidak ada nama Israfil sebagai nama malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Dia kata tak ada, kan? Dia kata banyak, tapi dia kata nama Israfil sebagai peniup sangkakala, dia kata memang digunakan nama Israfil sebagai peniup sangkakala oleh para mufassirun. Mana Syekh Syekh Ali Hasan mengakui bahawa memang dalam kitab-kitab tafsir, termasuk yang kita baca tafsir Al-Azim oleh Imam Ibn Kathir dan juga para mufassirun yang lain, memang mereka menggunakan nama Israfil sebagai malaikat yang meniup sangkakala. Dia kata yang tu betul, kan? Para ulama, ramai di kalangan para ulama, dan sangat masyhur, sangat terkenal di kalangan para ulama, dan para ulama banyak menyebut nama Israfil sebagai malaikat yang meniup sangkakala, dan para ulama ini menulis dalam kitab-kitab mereka. Itu diakui, kan? Sebagai nama yang disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Bukan sedikit, sangat banyak. Sangat banyak malaikat yang bertugas sebagai peniup sangkakala itu sebagai bernama Israfil. Walaupun
hadis yang sahih tidak ada yang menunjukkan sedemikian, dia kata. Tetapi berdasarkan kepada hadis yang dhaif. Jadi nama Israfil ada, malaikat yang tiup sangkakala ada, kan? Cuma nak kaitkan Israfil sebagai peniup sangkakala itu hanyalah berdasarkan kepada hadis yang dhaif, kan? Manakala hadis yang sahih, Syekh Ali Hasan kata apa? Dia kata berdasarkan hadis yang sahih, Israfil adalah malaikat yang bertugas dalam mengurus hal ehwal orang-orang Islam sewaktu bertempur dengan musuh-musuh Islam, sebagaimana yang disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Contohnya tuan-tuan sekalian ialah sebagaimana yang disebut dalam hadis Ali bin Abi Talib. Qila li Ali, dikatakan kepada Ali wa li Abi Bakr yaum Badr, diberitahu, dikatakan kepada Ali dan Abu Bakar pada ketika perang Badar, ma'a ahadikuma Jibril, bersama dengan kamu berdua ada Jibril alaihi salam, wa ma'al akhar Mikail wa Israfil malakun azim yashhadul qital, bersama kamu berdua ada Jibril alaihissalam, dan bersama yang lain ada malaikat Mikail, dan Israfil adalah malaikat yang agung yang menyaksikan peperangan. Ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yashhadus saf, yakni berada dalam barisan perang bersama-sama dengan umat Islam. Jadi itu antara sebahagian pendapat di kalangan para ulama berkenaan dengan kedudukan malaikat Israfil, kan? Kedudukan malaikat Israfil sebagai peniup sangkakala. Baik. Jadi sidang hadirin mukminin, kemudian kita lihat dalam tafsir Imam Ibn Katsir, selepas dia menyatakan bahawa manusia dikepung menuju kepada mahsyar dengan api yang mengepung mereka daripada segenap sudut, kan? Maka disebut fala yastati'una tawsiyah, lalu mereka tidak sempat nak buat satu wasiat pun, wala ila ahlihim yarji'un, dan tidak pula sempat untuk kembali kepada keluarganya. Kalau tuan-tuan tengok dalam dokumentari apa yang berlaku di Italy, kan? Di Italy dia ada satu tempat tu, tuan-tuan sekalian, yang mana masyarakat dia tu, tuan-tuan boleh tengok dia jadi macam open air museum, kan? Tuan-tuan pergi ke Italy, dia ada satu tempat yang mana orang zaman dulu dia kena letupan gunung berapi, kan? Letupan gunung berapi, tuan-tuan boleh tengoklah, kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube pun ada, dia banyak dokumentari yang menunjukkan bagaimana keadaan penduduk di tempat itu, yang mana para pengkaji menyatakan bahawa keadaan mayat yang kekal sampai sekarang tu dia jadi macam batu, kan? Dia jadi macam batu tu menunjukkan seolah-olah mereka tidak menyedari tentang bencana yang akan menimpa mereka. Ada yang sedang duduk melingkari, mengelilingi hidangan makanan. Tengah duduk menghadap makanan, itulah mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tubuh-tubuh yang sedang melakukan aktiviti harian macam biasa. Ketika itulah mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tuan-tuan sekalian, itu bukan kiamat lagi. Itu bukan kiamat. Belum kiamat lagi. Dan kita tahu bahawa kalau berlaku kiamat, jauh lebih dahsyat daripada apa yang berlaku di Italy itu. Jauh lebih dahsyat. Tapi itu pun kita boleh melihat dokumentari yang tunjuk satu persatu tubuh-tubuh yang terkena letusan gunung berapi itu dalam keadaan mereka tak sempat untuk bergerak keluar daripada tempat mereka tinggal, daripada tempat mereka duduk. Tak sempat nak buat apa-apa pun.
Tak sempat, tuan-tuan sekalian. Jadi kalaulah Allah Ta'ala dalam sebagaimana dalam ayat yang ke-50 surah Yasin ini, Allah Ta'ala kata tak sempat nak bagi wasiat, tak sempat nak balik kepada keluarga mereka, maka benarlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Apa bagi lalu kat azan dulu ke? Ya, okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Sahabat-sahabat sekalian, jadi kita akhiri dengan ayat yang ke-50 itu yang menceritakan betapa dahsyatnya kejadian hari kiamat itu, sehingga tak sempat untuk buat pesanan sikit pun kepada ahli keluarga. Nak kembali kepada ahli keluarga pun tidak sempat. Dan kalau kita lihat dalam Quran, memang banyaklah diceritakan tentang dahsyatnya berlaku kiamat. Contoh surah Waqiah kan, idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung ganang dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan. Surah Qari'ah, Al-Qari'ah yang kita baca tu kan, wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush, dan gunung ganang seperti bulu
yang dihambur-hamburkan. Banyak ayat-ayat yang menceritakan dahsyatnya kejadian kiamat. Kita tuan-tuan sekalian, tak payah cerita pasal kiamat pun. Benda yang berlaku atas dunia ni pun banyak benda yang kita tak mampu nak hadapi. Belum lagi cerita kiamat. Kan, belum lagi cerita kiamat. Ada satu orang suami tuan-tuan sekalian, dia sambut kelahiran anak dia, isteri dia bersalin, dia ada bersama-sama dengan doktor, dengan bidan untuk sambut kelahiran anak dia. Bila anak dia lahir tuan-tuan, bukan gempa bumi tuan-tuan, bukan benda malapetaka dahsyat macam mana, tapi dia punya terkejut bila dia tengok anak dia sumbing. Apa ni tuan-tuan tahu sumbing kan? Sumbing maknanya bibir ni dia terbelah kan, dia tak ada di tengah ni, tak ada. Anak tu anak perempuan. Kita ni ialah sumbing, kita tak maulah. Anak lelaki pun kita tak mau, tapi kalau anak perempuan lebih lagi orang tak mau, kalau ada cacat apa semua. Bila dia tengok anak dia sumbing tuan-tuan sekalian, rebah, pengsan dia. Si suami tu pengsan, punya terkejut kerana melihat anak yang dilahirkan oleh isterinya tu sumbing. Kita tuan-tuan sekalian, tak payahlah kita nak kata orang tak kuat ke lemah ke. Benda tak berlaku pada kita kan. Benda yang berlaku pada kita pun banyak yang kita tak mampu nak tanggung beban. Banyak benda yang berlaku pada kita yang kita tak mampu nak tanggung beban. Cuba kita bayangkan kalau kiamat kan. Kalau kiamat yang begitu dahsyat, yang kita tahu nama kiamat ni, bila sebut kiamat semua orang tahu ia sangat dahsyat, yang kita tak pernah terbayang kedahsyatan kiamat tu. Maka kita tak boleh bayang bagaimana manusia akan berhadapan dengan keadaan seperti itu. Maka contoh-contoh banyaklah tuan-tuan sekalian, antaranya yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat, dia balik semula macam baby kan, kasut selipar tak ada, baju tak ada, bersunat pun tidak. Itu keadaan kita bila kita dibangkitkan pada hari kiamat. Dia balik semula macam baby kan, tak ada pakaian, kasut tak ada, apa tak ada, bersunat pun tidak kan. Itu yang digambarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka antara benda yang Nabi bagi tahu dalam keadaan kita dibangkitkan itu macam-macam benda yang berlaku. Contohnya Nabi sebut dalam hadis muttafaqun alaih, ma yazalu rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atul lahm. Siapa dia yang selalu meminta kepada manusia lain, di hari kiamat dia akan menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan tak ada sikit pun daging dekat wajah, kat muka dia. Sebab tu kita, kalau benda yang kita tak perlu minta dengan orang, jangan minta. Benda yang kita boleh usaha sendiri, kita buat sendiri kan. Jangan sikit-sikit minta dengan orang, sikit-sikit minta bantuan dengan orang, padahal buat sendiri boleh. Jangan tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang kita duit kita ada kan, duit ada, tak mau guna duit kita, minta derma dengan orang. Tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Kita jangan buat benda-benda yang macam tu. Contoh apa ni, ini sekadar contoh, sekadar contoh. Kalau tuan-tuan perasan, laptop saya sebelum ni color hitam kan, color hitam. Setiap kali saya datang jumpa tuan-tuan, kena sambung wire. Pasal apa? Sebab bateri dah kong kan. Nak beli bateri baru pun, laptop pun dah lama, jadi pakai yang lama. Lepas tu rosak, ambil hak ni, color putih, color silver kan, tukar dengan isteri saya macam apa semua ni kan. Padahal tuan-tuan sekalian, kalaulah contohnya saya kata, siapa nak pahala lebih, marilah derma laptop dekat ustaz, contohnya kan. Contohnya, siapa nak pahala lebih, derma laptop dekat ustaz. Setiap kali ustaz mengajar dapat pahala. Tuan-tuan sekalian, kita jangan buat benda macam tu. Laptop harga berapa? 2,000 lebih. Hak biasalah
Pakai spek yang biasa 2,000 lebih 3,000. Kita ada duit ke tak ada duit? Kita ada duit. Maka bila kita ada duit, jangan sekali-kali minta dengan orang. Kita duk iklan dekat orang, siapa nak pahala lebih, derma daftar kat ustaz. Habis ustaz tak mau pahala ke? Ustaz tu sendiri tak mau pahala ke? Setiap kali nak benda minta dengan orang. Setiap kali benda minta dengan orang. Yang ustaz ni duk kumpul duit. Maka ingatlah, sesiapa yang suka meminta-minta dengan orang, sedangkan harta dia simpan bertambun-tambun, dia menimbun harta dia simpan, selalu meminta dengan orang, maka di hari akhirat nanti dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan wajah dia ni sikit daging, sekerat daging pun tak ada. Itu bentuk penghinaan yang Allah Ta'ala kenakan kepada orang yang suka meminta-minta dalam keadaan dia sendiri ada upaya. Tak boleh. Ataupun manusia yang sombong, dia bangkit dalam keadaan sebesar semut, kecil je dia, tuan-tuan sekalian. Itu bentuk penghinaan yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia yang sombong. Jangan sombong, tuan-tuan sekalian. Orang yang orang kampung, orang miskin, kita kena muliakan dia, jangan kita hina dia. Ataupun orang yang berpoligami, sesiapa yang tidak adil dalam berpoligami, maka dia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan tubuh dia sengit. Dalam keadaan tubuh dia sengit. Kita jangan duk ingat poligami ni seronok sangat, buat naya dekat isteri kan, kita tipu orang dan sebagainya, kita buat zalim, buat dosa. Maka kita kena ingat bahawa di hari akhirat nanti akan dibangkitkan dalam keadaan sengit. Banyaklah tuan-tuan sekalian apa yang berlaku. Orang yang makan riba sebagai contoh, dibangkitkan oleh Allah Ta'ala macam syaitan, dalam keadaan dirasuk oleh syaitan dan sebagainya. Maka itu contoh kan benda-benda yang berlaku apabila berlakunya kiamat dan kita dikumpulkan di hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua daripada keadaan-keadaan yang sebegitu mengerikan, daripada perkara yang dahsyat itu, dan kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala sentiasa muliakan kita, meletakkan kita di tempat bersama-sama dengan orang-orang yang saleh yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mulia di dunia dan mulia di hari akhirat insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.